Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penyampaian anugerah pengerusi BSM 2022. Teknologi memudah cara pemberian perkhidmatan penjagaan kesihatan tahap tinggi melalui kaedah mampan dan jimat kos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri semalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Anugerah Pengerusi Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM 2022. Majlis berlangsung di The Empire Brunei. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menyempurnakan penyampaian anugerah kepada para penerima. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Awang Muhammad Nur Syafiee bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dalam ucapan alu-aluan, pengarah urusan BSM antara lain menyentuh cabaran yang dihadapi oleh negara selama 2 tahun kebelakangan ini. Namun di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kerajaan dan orang awam telah berusaha tanpa jemu untuk bertahan melalui pandemik dan berganding bahu bersama seluruh negara di dunia ke arah pemulihan sosial atau ekonomi. The business community in Brunei continue to strive to prosper while playing their role in progressing the nation. A reality of today's business landscape is that businesses need to leverage on collaboration and strategic partnerships to improve business outcomes. Majlis diikuti dengan pengumuman kategori anugerah dan calon-calonnya oleh Awang Hairul Syahri, Pengurus Jualan dan Pemasaran BSM. Took action to address their gaps and work as a team to deliver. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan 9 kategori anugerah kepada para pemenang. Bagi kategori Best LPG Operational Excellence disandang oleh Muara Gas Company. Kategori Most Improved Retail Operational Performance dimenangi oleh Stesen Minyak Pekan Muara Sendirian Berhad. Syarikat Stesen Minyak Perusahaan Cahaya Pakatan Tutong pula memenangi kategori Best Retail Operational Excellence. Best Retail Service Champion pula disandang oleh Dayang Nur Azib Zaimah Haji Ibrahim dari Syahriza Stesen Minyak Bunut. Milestone Award diraih oleh TK Asco Enterprise. NBT Brunei Sdn Bhd pula memenangi kategori Highest Lubricant Business Growth dan Best Corporate Social Responsibility Program. Sementara Boston Sdn Bhd memenangi kategori Best Operational Excellence dan Best Marketing Campaign. Dianjurkan buat kali pertama oleh BSM, majlis seumpamanya merupakan peluang bagi syarikat berkenaan memupuk kerjasama dan menggalakkan dialog di antara pihak-pihak dalam ekosistem BSM. Retreat Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM berlangsung di Pusat Peranginan dan Persidangan Soka Siem Reap, Kemboja.
mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam yang berhormat Pihin Datu Lai Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Retreat kali ini bertema kerjasama pertahanan untuk mengukuhkan perpaduan bagi keselamatan harmoni. Dua mesyuarat tidak rasmi diadakan di samping retreat ADMM, iaitu mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Amerika Syarikat dan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN India. Juga diadakan mesyuarat dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kemboja. Kebanyakan negara ASEAN kini mencari jalan untuk mengubah sistem penjagaan kesihatan bagi memberikan penjagaan di tahap tinggi dan lebih individual kepada warganya. Namun, pada masa yang sama dilaksanakan dengan cara yang mampan dan menjimatkan kos. Teknologi akan menjadi pemboleh utama bagi merealisasikan senario ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara itu dalam ucap tama semasa persidangan kesihatan awam digital ASEAN kali kedua. Majlis berlangsung petang tadi di The Empire Brunei. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menjelaskan di negara Brunei Darussalam pendekatan holistik telah diambil bagi mengubah sistem penjagaan kesihatan secara digital, iaitu dengan tertubuhnya aplikasi BruHealth yang bukan saja bertindak sebagai alat pengurusan pandemik tetapi selepas wabak menjadi endemik, aplikasi tersebut digunakan bagi meningkatkan sistem penjagaan kesihatan rakyat dan penduduk serta pengurusan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. This is a prime example of how the ASEAN Digital Public Health Conference adds value. As a forum for regional leaders in healthcare and finance to come together to learn from each other, spark ideas, and explore collaborations. At the end of the day, our shared objectives is to drive improved health outcomes for our people, and this conference will help us to achieve that. Ini disusuli dengan ucapan daripada Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Manakala semasa sesi perbincangan yang berhormat antara lain menggariskan mengenai peningkatan kos penjagaan kesihatan, penilaian keberkesanan dalam pelaburan penjagaan kesihatan serta inisiatif utama kerana memastikan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang lebih mampan. Persidangan 2 hari ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Kementerian Kesihatan dan dianjurkan oleh Avid Technology, Agensi Pelaburan Brunei, National University of Singapore Saw Swee Hock School of Public Health dan disokong oleh Temasek Foundation. Pandemik COVID-19 telah menjejaskan seluruh dunia dan impaknya berbeza berdasarkan kedayatahanan sistem kesihatan negara masing-masing. Ia menekankan peranan kedayatahanan ke sistem kesihatan, penyelarasan rentas sempadan dan kolaborasi serta peranan teknologi kesihatan digital yang dimainkan dalam mengurangkan kecemasan kesihatan awam. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh para panel persidangan kesihatan awam digital ASEAN petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sesi ini menekankan tentang pendigitalisasian laporan perubatan elektronik BruHealth semasa penularan COVID-19 yang menjadikannya mudah untuk mengawal penularan. Sesi ini turut disertai secara maya oleh jemaah Menteri Kesihatan ASEAN dengan tumpuan kepada kolaborasi serantau, penyelidikan dan pendigitalisasian bagi membolehkan pengubalan dasar dalam penjagaan kesihatan. Persidangan tersebut diharap dapat menerajui perbincangan yang holistik tentang faedah, risiko dan cabaran berkaitan penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi digital.
Sementara itu, dalam ucap tama Kertas Putih Kesihatan Malaysia, pembaharuan penjagaan kesihatan yang mampan dan berdaya tahan, bekas Menteri Kesihatan Malaysia dan pengerusi bersama Majlis Penasihat Kertas Putih Kesihatan Malaysia menyentuh 4 tonggak pembaharuan tersebut. Tan Sri Dr. Subramaniam juga mengongsikan pelan strategik pendigitalisasian Kementerian Kesihatan Negara tersebut yang menumpukan beberapa bidang utama. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Raji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang G. Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Lebih 60 penceramah dari pelbagai latar belakang berkongsi perspektif dan pandangan masing-masing dalam pelbagai tajuk perbincangan serta pengalaman dari pandemik COVID-19. Cabaran pandemik COVID-19 telah mencipta keperluan baharu dan perlunya pengaplikasian kesihatan digital. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Hubungan istimewa dan persahabatan yang terjalin antara pemimpin muda negara Brunei Darussalam dan Singapura menerusi program pertukaran kepimpinan belia Singapura Brunei SBYLEP terus berkembang sejak edisi pertamanya pada tahun 2014. Perkara ini dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada majlis penutupan SBYLEP ke-8 secara maya petang tadi di The Gardens Veranda. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menekankan agar semua pemimpin muda akan terus memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan perpaduan dan persahabatan yang telah lama memainkan peranan penting dalam hubungan istimewa antara kedua-dua negara. Youths are the agent for change and shaper of our future. When provided with the right knowledge and opportunities to thrive, they can and will be a positive force for sustainable development. Without doubt, young men and women like you are bringing new energy, innovation and dynamism in developing creative solutions to a more inclusive and sustainable pandemic recovery. And we are proud to see the impact of our youth, not only in both our countries, but also in our wider ASEAN region, in a number of crucial issues. Majlis diteruskan dengan perkongsian hasil daripada sesi refleksi dan dialog. Sesi ini antara lain membincangkan mengenai cadangan belia tentang bagaimana kedua-dua negara boleh bergerak ke hadapan dalam menangani isu-isu utama yang memberi kesan kepada belia. 30 peserta program menerima sijil yang disampaikan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin dan Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Majlis Belia Kebangsaan di bawah Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Republik Singapura dan dikendalikan oleh Majlis Belia Brunei sebagai rakan strategik. Ke arah mencapai generasi cemerlang, bahagian kekurikulum Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Agama meneruskan program Haya ila Al-Rabiah. Perasmian program diadakan pagi tadi di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada peserta program. Antara pengisian program pertandingan MasterChef, pameran kebudayaan dan bazar. Program yang dilaksanakan secara bergilir ini bertujuan memperkasa kemahiran bertutur bahasa Arab. Perubahan iklim bukan sahaja meningkatkan kesan bencana alam, malah mengubah capaian geografi penyakit yang terdedah kepada wabak. Cabaran pandemik COVID-19 telah mencipta keperluan baharu dan perlunya pengaplikasian kesihatan digital. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa mesyuarat Jawatan Kuasa Pandu Rangkaian Latihan Epidemiologi Lapangan ASEAN Plus 3
FETN ke-12 dan mesyuarat berkaitan. Majlis berlangsung di The Empire Brunei, Jerudong. Dr. Hajah Haryani binti Abdul Rahman, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar di Kementerian Kesihatan juga berharap para delegasi untuk belajar, berkongsi pengalaman dan memperluaskan rangkaian dalam amalan kesihatan awam. Mesyuarat yang diadakan sehingga 24 November ini membincangkan penilaian dan pelaksanaan kerjasama kesihatan serantau bagi memperkukuh latihan epidemiologi lapangan. Dengan tema memanfaatkan teknologi digital untuk mengukuhkan epidemiologi lapangan, mesyuarat menjadi wadah untuk menggalakkan perbincangan dalam amalan kesihatan awam. Mesyuarat turut dihadiri oleh para delegasi dari negara-negara ASEAN dan delegasi dari China, Jepun dan Republik Korea. Anugerah Sempena Hari Perkhidmatan Awam baru-baru ini merupakan penghargaan atas usaha serta sumbangan pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas seharian dan sumbangan idea inovatif dalam membuat pembaharuan dan perkembangan. Beberapa penerima anugerah mengongsikan anugerah yang diterima bukan sahaja menyumbang kepada produktiviti perkhidmatan awam, bahkan mewujudkan persekitaran yang kondusif. People Purpose ini akan saya luaskan ke semua daerah lah, insyaAllah. Ini menambah baik dengan memasukkan 3D ke dalam People Purpose ini. Yang penting dalam menyelesaikan masalah bersatu, bekerjasama secara pasukan, itu yang kami dapat teruskan dan mudah-mudahan juga akan dapat membantu. Tapi yang paling penting bagi kami ialah sokongan daripada pihak sekolah dan pihak jabatan-jabatan lain di Kementerian Pendidikan. Tempat di mana tani bekerja ianya hendaklah kondusif. Jadi kalau kita ni mengurus ataupun memanage tempat kita ni bekerja secara holistik lah dengan cara macam mana ni, insya-Allah kita ni dapat memberikan perkhidmatan yang alhamdulillah yang bolehlah dipercayai. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes di dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Manakala 1 kes berada di dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 630 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Dalam usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberigakan usaha-usaha kerajaan ke arah mempertingkatkan taraf hidup melalui aktiviti keusahawanan, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri mengadakan program Masyarakat Bermaklumat. Program diadakan di Jabatan Penerangan. Hadir Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku pengarah penerangan. Antara perisian program, taklimat peranan dan tanggungjawab rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, jenayah siber dan taklimat wawasan Brunei 2035. Program diakhiri dengan lawatan ke Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Bengkel pengurusan jenazah bagi ahli jawatan kuasa takmir masjid dan kumpulan belia Masjid Senegara bagi daerah Tutung berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Masjid Ahsanul Bolkiah, Pekan Tutung. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Antara tujuan bengkel untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan melahirkan pelapis baru dalam pengurusan jenazah. Ilmu kursus yang diberikan ini dengan sendirinya apabila berlakunya lah kematian ataupun kembali ke rahmatullah hamba-hamba Allah ini, secara tidak langsung kita ini akan tampillah ke hadapan untuk melaksanakannya. Saya rasa bersyukur kerana
diberi peluang untuk menambah ilmu dari segi mempelajari pengurusan jenazah dan ia sangat bermanfaat kepada saya dan juga masyarakat kerana ianya satu pengetahuan dan keperluan bagi umat Islam. Ia sangat berguna kepada seluruh masyarakat umum agar berani tampil ke hadapan, tidak berserah kepada ahli-ahli jawatankuasa yang telah tersedia, yang sudah ada, dan dengan adanya dengan ilmu yang ini kita sedikit sebanyak dapat insyaAllah tampil ke hadapan dengan membantu mereka jika adalah katakan kematian. Amanah, sabar, bersedekah dan berani menghadapi risiko antara nilai-nilai yang perlu diamalkan dalam perusahaan. Ini kerana perniagaan bukan sahaja menjadi sumber mencari rezeki, malah merupakan satu cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara yang dikongsikan pagi tadi semasa ceramah motivasi bertajuk Menjadi Usahawan Islam di Era Globalisasi. Ceramah diadakan sempena program Hari Bakareh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ialah usahawan yang taat, yang patuh, yang tunduk. Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, turut mengongsikan perniagaan dan keusahawanan memainkan peranan penting sesuai dengan kedudukan yang dijanjikan kepada para usahawan yang jujur dan ikhlas. Ceramah dihadiri oleh kaki tangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, pelajar Pusat Pembangunan Belia, Program Pengupayaan Asnaf Zakat Propas dan alumni LifeWire. Akidah serta ilmu agama amat diperlukan dalam membina keluarga bahagia agar tidak mudah terpengaruh dengan kefahaman yang menyeleweng. Perkara ini antara disentuh dalam ceramah khas anjuran Muslimah Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup petang tadi. Ceramah bertajuk Penerapan Nilai Akidah dan Akhlak Mengikut Sunnah dalam Institusi Keluarga disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusuf bin Khalid, pensyarah Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Beliau juga menjelaskan pelbagai nilai akhlak mulia termasuk taubat, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar, syukur, ikhlas dan jujur. Pendaftaran menerusi khidmat pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan penilaian Sekolah Rendah PSR tahun 2022 akan mula dibukakan esok 23 November. Pendaftaran boleh dibuat dengan menaip MOE, jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan progresif Sendirian Berhad. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Bayaran RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan yang diterima. Separuh jalan di Jejambak Penanjung dan Jambatan Sungai Kelakas Lebuh Raya Muara Tutung ditutup sementara sehingga 30 November. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya memaklumkan penutupan sementara separuh jalan tersebut adalah bagi kerja-kerja penerapan aspal di jambatan berkenaan bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Sebuah itu, para pengguna jalan raya disaran mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau WhatsApp 833-3123 atau email pro@pwd.gov.bn. Kejohanan Bola Keranjang Piala Lausanne 2022. Pasukan TKT House dan Yeast Nation X Propel masing-masing melakar kemenangan dalam perlawanan bagi kategori terbuka yang berlangsung semalam di gelanggang BBA Batu Bersurat Gadong.
Dalam perlawanan pertama, TKT House menang ke atas Bandar Roket dengan kiraan 87 berbalas 56. Sementara Yes Nation X Propel juga mencatatkan kemenangan ke atas Last Chance dalam aksi saingan kumpulan B.